Sindiket penipuan pekerjaan dan komitmen kerajaan bagi mengimbangi jumlah nilai pelaburan asing serta domestik negara antara tumpuan Dewan Negara pagi tadi. Perincangannya bersama Syazwani Samsuh. Ya Hazel, seramai 470 mangsa sindiket penipuan pekerjaan dilapor sejak 2021 hingga kini. 331 daripadanya berjaya diselamatkan, 139 individu lagi masih terkandas di negara terlibat. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, usaha untuk membawa pulang mangsa terkandas terus dipergiat menerusi kerjasama bersama negara berkaitan. Turut dikenal pasti ejen pekerjaan yang terlibat bagi mengelak insiden sama berulang. Tindakan yang diambil termasuklah kita engage dengan negara-negara di mana rakyat kita ni terjebak, berada di sana. Kemboja, Thailand, Myanmar, Laos dan ada lagi beberapa negara. Yang kedua, kita kenal pasti sindiket atau dalang, terutama ejen pekerjaan di Malaysia. Kita profilkan mereka, kita identify mereka, kita locate keberadaan mereka. Yang ketiga, bila kes yang kita samakan, kita akan adakan satu siasatan yang komprehensif. Dia mesti berakhir dengan pendakwaan. Kalau ejen pekerjaan itu melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan, maka dia akan kita dakwa di bawah Seksyen 12 atau Seksyen 14 Akta ini. Langkah lain bagi mengelak lebih ramai menjadi mangsa termasuklah memaparkan amaran berkaitan sindiket menerusi paparan elektronik di lapangan terbang. Rakyat Selangor mencatat jumlah mangsa tertinggi diikuti Johor dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan komited mengangkat jenayah sindiket penipuan pekerjaan sebagai salah satu daripada 10 agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN 2025. Ini bagi memastikan isu tersebut mendapat perhatian khusus dalam kalangan negara anggota. Kan kita antara negara ASEAN yang paling ke depan memasukkan dalam agenda ASEAN dari segi kita tahun depan akan jadi chairman ASEAN. Kitalah yang mencadangkan supaya tajuk jenayah penipuan pekerjaan ini dimasukkan dalam satu daripada 10 agenda keutamaan, ya, yang kita akan bawa bila kita memfungsikan ASEAN tahun depan. Baik, ini pula mengenai Majlis Pelaburan Negara. Majlis Pelaburan Negara menetapkan pelaburan langsung domestik DDI sebagai pengukur kepada prestasi utama bagi menjana pelaburan dalam negara. Ia selepas perbincangan projek pelaburan baharu yang dilaksana menerusi siri lawatan ke beberapa syarikat tempatan yang berpotensi di setiap negeri. Usaha itu bagi mengimbangi jumlah nilai pelaburan ekonomi seluruh negara untuk kekal mampan. Pertanyaan bagi jawab. Yang mana program ini adalah bagi menyerlahkan lagi potensi pelaburan di setiap negeri, ya. Dan selanjutnya kita nak memkukuhkan lagi pertumbuhan pelaburan domestik ini melalui ketersediaan maklumat terkini dan juga landscape pelaburan ekonomi di setiap negeri. Dewan diberitahu ia juga dilihat berupaya meningkatkan keterangkuman ekonomi dan jaringan pelaburan domestik jangka masa panjang. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Hussein Awang. Baik, dalam pada itu, projek penaiktarafan lapangan terbang Sultan Ismail Petra akan dapat menampung kapasiti 4 juta penumpang setahun. Projek itu jelas Kementerian Pengangkutan giat dijalankan melalui perbelanjaan pembangunan rancangan Malaysia ke-11. Fasa 1 dijangka siap pada 30 April ini, manakala fasa 2 pada Januari 2025. Sementara itu, sempena Aidilfitri, 60 penerbangan tambahan ke Kota Baru dijadualkan. Dengan bilangan penambahan tempat duduk sebanyak 15,962 kerusi. Dalam hubungan ini, kerajaan senantiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan negara untuk meningkatkan kapasiti penerbangan semasa musim-musim perayaan, khususnya
di laluan-laluan yang mempunyai permintaan yang tinggi termasuk ke Kota Baru. Dewan Negara hari ini turut diberi maklum Majlis Penasihat Perpaduan Negara bersetuju mengkaji semula dasar perpaduan negara agar lebih kondusif dan selari keadaan semasa. 3 objektif utama diberi perhatian iaitu mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional, membentuk identiti nasional serta melahirkan rakyat yang bijak menghargai. Bagi menterjemahkan dasar tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan, Pelan Tindakan Perpaduan Negara PN 2021 hingga 2030 telah dihasilkan yang turut melibatkan peranan kementerian dan agensi kerajaan yang lain. Kementerian juga katanya telah menghasilkan kerangka perpaduan Malaysia Madani bagi mencapai agenda membangun Malaysia Madani. Untuk makluman, sidang Dewan Negara hari ini tidak ditempohkan pada 1 tengah hari dan bersidang secara terus sehingga selesai semua urusan yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini diputus dan diluluskan. Selepas itu, Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Hazel untuk perkembangan selanjutnya.